Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Kita bersyukur kita dapat bertemu lagi pada ruang ini, pada keadaan ini. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Yang dimuliakan lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, pihak pengurusan Surau Fathul Islam Seri Petaling, pengurusi surau, ahli jawatan kuasa surau, barisan para imam, para muazzin, para asatizah, pimpinan masyarakat, hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang saya muliakan sahabat-sahabat yang berada di ruang komen. Kelihatan di sini Kak Jamaliyah, Bazid, Norisa, kemudian Izzi Aish, Nurjahan, Karamdad, Doni Kusuma, Haikal Ros, Anna Sukaimi dan juga Kamiza Muhammad Amil serta Norzita Arifin dan juga sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sahabat-sahabat yang memberi salam. Moga-moga pertemuan ini adalah pertemuan yang diredai lagi diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala beri ruang kepada kita untuk terus mentaati perintahnya, seperti mana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran bahawa sebenarnya manusia ketika mana melakukan ketaatan, manusia tidak boleh melakukan ketaatan kecuali dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berkata seperti mana yang ada dalam surah Al-A'raf, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allazi hadana lihadza, zat yang mana telah memberi petunjuk kepada kami untuk ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, dan tidaklah kami beroleh petunjuk kalaulah bukan kerana petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mohon sahabat-sahabat untuk bantu juga share, bantu juga untuk kongsikan, bantu juga untuk sebar luas serta tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Pada malam ini kita nak sambung perbicaraan kita tentang bumi Madinah. Tetapi bukannya sebarang bumi Madinah, tidak. Kita nak tumpukan penceritaan kita kepada yang menjadi jantung kepada bumi Madinah, yang menjadi tempat yang sentiasa menjadi tumpuan para jemaah. Itulah Masjidun Nabawi dan juga tempat persemadian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita telah kongsikan beberapa peristiwa tentang Masjidin Nabawi, bagaimana kisah ianya dibina. Asalnya tanah itu dimiliki oleh siapa? Tidak lain tidak bukan oleh dua orang anak yatim, Sahal dan juga Suhail, yang telah dibesarkan, yang telah dijaga oleh As'ad bin Zurarah radhiyallahu ta'ala anhu.
Pada asalnya kedua anak yatim itu nak beri percuma kepada Nabi sebab dia tahu Nabi nak bina masjid. Namun Nabi SAW menolak dengan baik, dan Abu Bakar yang menjadi orang yang mengeluarkan harta membayar harga tanah tersebut. Semenjak daripada itu, tanah itu menjadi tempat tumpuan para umat Islam, kerana disitulah terletaknya Masjidun Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Kita juga telah sebutkan ketika mana permulaan Masjid Nabawi dibina. Ketika mana permulaan Masjid Nabawi dibina, maka pada waktu itu kiblah adalah menghadap ke arah Baitul Maqdis, dan ianya berterusan begitu selama beberapa belas bulan. Ada riwayat mengatakan 17 bulan, ada riwayat mengatakan 18 bulan. Lalu ia pada waktu itu menghadap ke arah Baitul Maqdis. Maka susunan pada waktu itu adalah tempat solat, kemudian ruang terbuka, dan belakang sekali adalah tempat sofa. Dan pada waktu itu sebelah kanan belakang Masjid Nabawi adalah perumahan isteri-isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah 17 bulan berlalu, setelah 17 ataupun 18 bulan, maka pada waktu itu datanglah perintah daripada Allah, penukaran kiblah daripada Masjid Al-Aqsa ditukarkan ke Baitullah Kaabah. Maka pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ubah akan kedudukan kiblah. Maka susunannya tetap sama, tempat solat, kemudian ruang terbuka, dan kemudian pada waktu itu adalah tempat sofa, tempat orang-orang yang tidak memiliki rumah, tidak ada tempat tinggal, yang mana mereka datang berhijrah selai sepinggang. Dan kemudian pada awalnya rumah-rumah bilik-bilik isteri Nabi berada di sebelah kanan belakang. Ketika mana dipindahkan arah kiblat, maka pada waktu itu rumah-rumah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di sebelah kiri kiblat dan berada di bahagian hadapan. Kemudian telah kita share dan kongsikan juga tentang pembesaran Masjid Nabawi. Bagaimana Masjid Nabawi telah dibina oleh baginda Nabi SAW sendiri dengan tangan baginda yang mulia. Nabi SAW juga terlibat dalam meletakkan atapnya, dalam meletakkan asasnya, dalam meletakkan tiang-tiangnya. Satu masjid yang sangat sederhana, yang mana atapnya daripada pelepah-pelepah tamar, dia punya tiang daripada kayu-kayu daripada pohon tamar, dia punya bawah tidak ada apa-apa kecuali hanyalah tanah dan pasir, dan kemudian dinding-dindingnya diperbuat daripada labin, daripada tanah liat yang telah dikeraskan dan disusun seperti batu bata. Inilah keadaan Masjid Nabawi. Kata para ulama sirah, kalaulah Nabi nak membina ianya cantik, nescaya Nabi SAW telah bina. Namun Nabi SAW sengaja membinanya pada waktu itu dalam keadaan Nabi SAW pada waktu itu binanya dalam keadaan sederhana. Inilah keadaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang kita nampak tentang pembinaan Masjid Nabawi yang Nabi SAW mula bina sampai sahaja daripada Mekah. Kita lupa nak ambil pengajaran daripada sini. Apakah pengajaran yang kita boleh ambil? Pengajaran yang kita boleh ambil daripada peristiwa ini adalah bagaimana Nabi menunjukkan kepada kita pentingnya masjid, pentingnya institusi rumah Allah dalam kehidupan seharian kita. Sebab itu sebelum dibina rumah Nabi SAW bina masjid dahulu. Ketika mana Nabi SAW sampai di Quba, dan Nabi duduk di Quba tidak lama, hanya beberapa hari. Perkara yang pertama Nabi SAW ambil berat untuk bina adalah masjid. Maka daripada sini kita nampak betapa pentingnya, betapa tingginya, betapa pada waktu itu sepatutnya diambil berat, yang mana kita sepatutnya dekat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita berazam, insya-Allah jika masjid telah buka, maka keluarga kita, diri kita pada waktu itu boleh dekat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kita telah kongsikan juga tentang pembesaran dan pembesaran yang berlaku di Masjid Nabawi. Namun sebelum daripada itu, apa kata kita baca dahulu kelebihan-kelebihan Masjid Nabawi. Antara kelebihan Masjid Nabawi yang mana telah dibina oleh baginda Nabi SAW, kelebihan yang pertama adalah Nabi SAW menetapkan bahawa sunnah untuk melakukan perjalanan menziarahinya. Lalu sebab itu, kita seperti mana pada waktu itu kita pergi ke Baitullah, kerana umrah adalah wajib seumur hidup sekali. Tetapi sebenarnya jangan kita lupa sunnah untuk kita melakukan perjalanan menziarahi Masjid Nabawi. Sebab itu setiap kali kita pergi umrah haji, kita pasti akan menziarahinya. Sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Hurairah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, menceritakan tentang kelebihan Masjidun Nabawi. Sabda Nabi SAW, la tushaddur rihal, minta maaf, la tushaddur rihal, janganlah pada waktu itu kamu memulakan perjalanan, illa, kecuali kepada 3 masjid. Itulah dia Masjidun Nabawi, Masjidi hadha, kemudian sabda Nabi, wa Masjid Al-Haram, iaitu Baitullah Kaabah, dan juga Masjid Al-Aqsa. Maka daripada sini kita nampak kemuliaan Masjid Nabawi. Pada waktu itu Nabi tidak menggalakkan melakukan perjalanan ke mana-mana masjid secara khusus, kecuali hanya 3 masjid. Dan inilah kelebihannya Masjidun Nabawi. Sebab itu kita nampak tidak sebelum daripada pandemik melanda, ianya tak pernah berhenti dikunjungi oleh manusia. Maka ini adalah kelebihan Masjid Nabawi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian kalaulah hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri, ianya adalah riwayat daripada Musnad Ahmad dan juga beberapa kelebihan yang lain. Maka ini adalah kelebihan dia yang pertama. Dan kita telah kongsikan juga bagaimana Masjid Nabawi daripada masa ke semasa pada waktu itu telah melalui akan perjalanan pembesaran yang berbeza. Maka kita telah kongsikan. Sekejap saya tunjuk gambar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tentang Masjid Nabawi. Okey. Okey. Ini adalah pembesaran Masjidun Nabawi. Ketika mana kita lihat pembesaran Masjidun Nabawi, maka Masjid Nabawi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebentar. Okey. Okey. Maka pembesaran Masjid Nabawi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalaulah kita lihat ketika mana mula-mula dibina, sebentar, Allahumma salli ala sayyidina. Okey. Okey. Ketika mana Masjid Nabawi mula-mula dibina? Okey. Ketika mana Masjid Nabawi mula-mula dibina, maka itulah keadaannya, iaitu ruang yang warna pink tersebut. Adakah saya boleh besarkan lagi? Okay, saya dah tak boleh besarkan lagi. Itu maksimum. Adakah jelas? Maka warna pink, maka itulah kita nampak pembesaran Masjid Nabawi. Dan warna biru di sebelah kirinya, itu adalah kawasan perumahan ataupun bilik-bilik isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat. Maka ini pada tahun pertama hijrah, maka ini adalah Masjid Nabawi. Kemudian seperti mana yang kita biasa dengar, ketika mana Nabi balik daripada Khaybar pada tahun yang ke-7 hijrah, maka kita nampak Umar bin Khattab telah membesarkannya. Nabi SAW telah besarkannya pada sisi kanan dan juga belakang. Pada sisi kanan dan juga belakang, warna merah yang sebelah warna pink. Maka pada waktu itu Nabi SAW telah besarkan dia. Nabi SAW telah Nabi SAW telah besarkannya ketika mana balik daripada Khaybar pada tahun 7 Hijrah.
pada tahun 7 Hijrah. Kemudian yang ketiga, pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, lalu pada tahun pertama Hijrah yang warna pink tersebut, yang mana kita dah baca sederhana, tak ada kapet, tak ada apa-apa, sekadar berlantaikan tanah dan beratapkan pelepah-pelepah kurma. Ketika mana hujan boleh tembus dan masuk lalu menjadi basah. Maka inilah keadaan Masjid Nabawi. Pada tahun 7 Hijrah Nabi besarkan, kerana pada waktu itu ramai umat Islam dan bertambah umat Islam. Maka Nabi SAW tambah pada sebelah kanan dan juga sebelah belakang. Maka pada waktu itu Masjid Nabawi menjadi semakin luas pada tahun yang ke-7 Hijrah. Dan pada tahun yang ke-7 Hijrah juga, maka telah datanglah lampu untuk kali pertama, pelita untuk kali pertama dalam Masjid Nabawi yang dibawa oleh Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Maka ini adalah yang kedua pada tahun 7 Hijrah. Pada tahun 17 Hijrah, 10 tahun selepas itu, yang warna kuning, perluasan yang ketiga, warna kuning, perluasan yang kedua pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab tambah di bahagian belakang sedikit, tetapi lebih pada bahagian kanan. Dan juga buat kali pertamanya Umar bin Khattab buat pembesaran di bahagian depan, itulah pada kawasan Babus Salam. Babus Salam telah dibesarkan pada zaman Khalifah, telah mula dibuat pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Sebab itu kita nampak ada warna kuning di bahagian depan, kerana pada waktu itu Umar bin Khattab telah masukkan ke dalam Masjid Nabawi kawasan Babus Salam. Kawasan Babus Salam. Maka ini adalah pembesaran yang kedua zaman Nabi, tahun 1 Hijrah. Pembesaran pertama zaman Nabi juga tahun 7 Hijrah. Pembesaran yang kedua pada zaman Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 17 Hijrah. Uthman bin Affan, ketika mana beliau menjadi khalifah, beliau telah beli tanah-tanah, rumah-rumah yang berada di sekitarnya. Maka pada waktu itu Uthman bin Affan telah besarkan juga, masih lagi di bahagian belakang, kanan dan juga pada bahagian depan. Ini pada zaman Khalifah Uthman bin Affan, iaitu pada tahun yang ke-29 Hijrah. Pada perluasan ketiga pada tahun yang ke-29 Hijrah. Kemudian kita telah belajar bahawa perluasan yang keempat, perluasan yang keempat adalah perluasan yang besar, yang warna biru pekat. Maka itulah buat kali pertamanya rumah-rumah isteri Nabi SAW telah diambil, kerana pada tahun itu isteri-isteri Nabi SAW telah wafat. Isteri-isteri Nabi SAW telah meninggal dunia. Maka buat kali pertamanya pada zaman Khalifah Banu Umayyah, iaitu pada zaman Walid bin Abdul Malik, Khalifah Walid bin Abdul Malik pada tahun yang ke-91 Hijrah. Pada tahun 91 Hijrah, maka pada waktu itu dah tidak ada dah isteri-isteri Nabi. Mereka telah wafat, meninggal dunia. Maka pada tahun 88 hinggalah 91 Hijrah, Walid bin Abdul Malik daripada Khalifah Kerajaan Banu Umayyah, beliau buat pertama kalinya tambah pada bahagian kiri Masjid Nabawi, yang mana bahagian kiri itu merupakan akan rumah-rumah isteri Nabi, kompleks rumah-rumah isteri Nabi, yang mana itulah rumah Saudah, rumah Aisyah, rumah Juwairiyah radhiyallahu taala anhum dan juga lain-lainnya. Maka kita nampak pembesaran yang besar pada zaman Walid bin Abdul Malik, pembesaran yang besar, yang mana warna biru, kanan beliau tambah, belakang beliau tambah lagi, dan kemudian sebelah kiri buat pertama kalinya beliau tambah, dan beliau masukkan ke dalam kawasan Masjidun Nabawi. Maka ini adalah perluasan yang keempat pada tahun 88 hingga tahun yang ke-91 Hijrah. Seterusnya ditambah lagi sedikit pada tahun 161 hingga 164, daripada sudut saiznya tak banyak,
namun daripada sudut dalamannya banyak yang ditukar, kerana pada tahun 164 Hijrah berlakulah kebakaran dalam Masjid Nabawi, sehingga antara yang terbakar adalah mimbar Nabi dan juga sebahagian daripada mihrab Nabi. Maka pada tahun itu Khalifah Al-Mahdi daripada kerajaan Banu Abbasiyah, beliau pada waktu itu telah besarkan Masjid Nabawi pada warna purple yang kita nampak. Pada warna purple, daripada saiznya tak banyak yang beliau besarkan, tetapi daripada sudut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada sudut dalaman yang beliau tukar, maka sebenarnya banyak yang beliau telah lakukan, jasa beliau yang telah beliau lakukan. Seterusnya, pada zaman pemerintahan Khalifah Abdul Majid, pada zaman pada zaman Qayyid B, Qayyid, pada zaman Sultan Qayyid ataupun Raja Qayyid, maka ditambahkan sedikit yang warna hijau, pada waktu itu ditambahkan sedikit, dan kemudian warna biru muda, maka ini adalah pada zaman Sultan Abdul Majid. Dan pada zaman beliau telah mula membina menara. Beliau telah mula membina menara. Salah seorang daripada sultan, daripada raja-raja kerajaan Uthmaniyah, kerajaan Turki Uthmaniyah. Maka itu adalah pada zaman Sultan Abdul Majid. Minta maaf, yang warna yang warna hijau itu adalah pada zaman Sultan Abdul Majid. Minta maaf, yang warna hijau muda adalah pada zaman Sultan Abdul Majid. Beliau tambah sedikit pada bahagian belakang, dan beliau tambah sedikit sebenarnya pada bahagian kiri depan, seperti mana yang kita nampak pada bahagian kiri depan sebelah daripada warna biru, maka beliau tambah sedikit di situ. Seterusnya, warna biru muda, maka ini adalah ditambah pada zaman Raja Abdul Aziz, pada zaman ketika mana era permulaan kerajaan Arab Saudi, maka Raja Abdul Aziz telah melakukan pembesaran tersebut, yang warna biru muda, sehinggalah ketika mana perluasan yang paling besar yang pernah berlaku adalah pada tahun 1414 Hijrah. Itulah pembesaran oleh Raja Fahad, yang mana kita nampak menjadilah Masjid Nabawi yang besar seperti mana yang kita lihat pada zaman kita. Maka inilah Masjid Nabawi yang kita nampak telah dibesarkan, yang telah diraikan pembesarannya oleh pelbagai sultan yang berbeza. Maka sehinggalah pada waktu ini kita nampak Masjid Nabawi pada zaman kita. Lalu apakah kelebihan Masjid Nabawi? Ada banyak kelebihan Masjid Nabawi. Antara kelebihan Masjid Nabawi, ada sepotong hadis yang mana baginda Nabi SAW bersabda, yang mana kelebihannya, barang siapa yang datang ke Masjid Nabawi mualliman atau muta'alliman, untuk mengajar dan mengajar, dia akan mendapat pahala yang luar biasa. Maka seterusnya, apakah riwayatnya? Riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah menukilkan bahawa beliau telah mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Nabi, "Man jaa masjidi hadza." Sabda Nabi daripada riwayat Abu Hurairah, barang siapa yang datang ke masjidku ini, iaitu Masjid Nabawi, lam ya'tihi, tidaklah dia datang ke Masjid Nabawi, illa li khairin, kecuali untuk kebaikan, yang dia nak mengajar, au yata'allam, ataupun dia nak belajar. Dia datang untuk majlis ilmu. Sebab itu kita mesti datang ke Masjid Nabawi untuk menuntut ilmu. Maka sabda Nabi SAW, orang yang datang ke masjid aku untuk pada waktu itu dengan tujuan belajar ataupun mengajar, fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah, maka pada waktu itu dia akan mendapat ganjaran seolah-olah seorang yang berjuang dan berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dia berjuang dan berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala.
Seterusnya, sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man jaa," dan barang siapa yang datang kepada Masjid Nabawi bukan dengan tujuan untuk mencari kebaikan, belajar dan mengajar, fahuwa bimanzilatir rajul, maka dia sama seperti seorang yang sekadar datang untuk melihat sesuatu. Maksudnya tak ada apa-apa. Maka sebab itu daripada riwayat ini, hadis riwayat Musnad Ahmad, Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Sunan Ibnu Majah dan juga Abu Ya'la, daripada sini kita boleh belajar bila kita pergi ke Masjid Nabawi mesti dengan niat untuk belajar. Kita ilmu pun tak banyak untuk mengajar, maka bila kita pergi ke Masjid Nabawi mesti dengan niat untuk belajar, mesti dengan niat. Sebab itu pentingnya untuk kita tahu sirah, supaya kita boleh belajar tentang sejarah-sejarah yang boleh mengingatkan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Maka daripada riwayat pertama ini kita nampak kelebihan Masjid Nabawi untuk orang yang belajar ilmu, dia mendapat pahala seolah-olah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada sepotong lagi riwayat yang mana diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya. Apakah kata Imam Hakim menukilkan sepotong riwayat daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, wa an Abi Umamah, daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghada, barang siapa yang keluar pada waktu pagi, ilal masjid, kepada masjid, maka di sini para ulama menyebut juga sebagai Masjid Nabawi, la yuridu, tidaklah dia berniat pada waktu itu untuk pergi ke Masjid Nabawi. Ada sebahagian ulama hadis mengatakan ianya umum pada mana-mana masjid, kecuali dia pergi ke masjid itu untuk belajar ilmu ataupun mengajar ilmu, kana lahu ajar, maka adalah baginya pahala mu'tamir, orang yang melakukan umrah tam, umrah yang sempurna, ataupun orang yang mana pada waktu itu, pada waktu petang, dia keluar daripada rumahnya menuju ke masjid. Sebahagian ulama sirah menyebut Masjid Nabawi, sebahagiannya menyebut secara umum mana-mana masjid, maka pada waktu itu dia akan mendapat ganjaran yang sama. Maka inilah kita nampak, sebab itu bila kita pergi ke Masjid Nabawi, maka pada waktu itu pergilah dengan niat untuk belajar. Janganlah sekadar kita pergi nak tengok, nak cuci mata. Tak ada apa-apa nak cuci mata daripada shopping. Banyak lagi tempat lain yang sebenarnya best untuk shopping, tapi sebenarnya bila kita pergi ke Masjid Nabawi adalah untuk belajar. Jika kita datang untuk niat belajar, maka Allah akan berikan sesuatu yang menjadi yang boleh mengubah hidup kita, insya-Allah. Maka ini adalah kelebihan-kelebihan Masjid Nabawi. Seterusnya, antara kelebihan Masjid Nabawi yang ketiga, yang tadi yang kedua, antara kelebihan Masjid Nabawi yang ketiga adalah sesiapa yang mana solat di Masjid Nabawi sebanyak 40 kali solat berturut-turut, muttasilah, berterusan, maka ada sesuatu yang special untuk dia. Maka ini adalah riwayat yang dinukilkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menukilkan, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menukilkan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla, barang siapa yang bersolat, fi masjidi hadha, pada masjidku ini, iaitu Masjidun Nabawi, arba'ina salatan, 40 salat. 40 salat maksudnya 40 waktu salat. La tafutuhu salah, tidak ada salat yang tertinggal daripada 40 tadi. Maksudnya berturut-turut 40 salat, dia salat berturut-turut dekat Masjid Nabawi. Sabda Nabi SAW, kutibatlah, akan dituliskan untuknya bara'ah, kebebasan,
kebebasan daripada apa? Minan nar, daripada api neraka, dan juga pelepasan daripada azab, dan juga pembebasan daripada nifak. 3 kelebihan dia. Barang siapa yang solat 40 kali solat berturut-turut dekat Masjid Nabawi, hadis riwayat Anas bin Malik yang dinukilkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala, maka dia akan dapat 3 kelebihan. Perlepasan daripada api neraka, pada waktu itu perlepasan daripada sebarang azab siksaan, dan juga perlepasan daripada sifat munafik. Moga Allah anugerahkan kita peluang tersebut. Moga Allah anugerahkan kita peluang tersebut. Maka ini adalah kelebihan-kelebihan Masjidun Nabawi. Saya nak kongsi lagi beberapa gambar yang mana menceritakan kepada kita tentang gambaran Masjidun Nabawi yang mana kita boleh lihat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Antaranya adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Maka ini gambar kita biasa tengok. Okey. Apakah gambar ini? Maka kita kena faham. Okey. Gambar. Maka ada 2 kubah di sini. 2 kubah di sini. Kubah yang berwarna hijau adalah Qubbatul Khadra, kubah hijau yang sebenarnya berada pada tempat wafat dan persemadian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kubah berwarna putih adalah kubah mihrab yang mana terletaknya di situ akan mihrab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat solat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya ramai yang tahu, tapi sekadar saya share akan gambar 2 kubah. Kita mungkin tertanya-tanya, apakah kubah ini warna hijau tu menunjukkan apa, warna putih itu menunjukkan apa? Satu menunjukkan kepada mihrab dan satu menunjukkan kepada tempat persemadian baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Seterusnya, antara yang lain yang kita boleh lihat tentang Masjidun Nabawi, antaranya adalah tiang. Ini semua kita biasa tengok. Tiang yang berada bersebelahan dengan mihrab Nabi. Itu adalah mihrab. Mihrab maksudnya tempat Nabi SAW solat. Walaupun zaman Nabi mihrabnya bukanlah berbentuk begitu, tetapi itulah kawasan tempat baginda Nabi SAW solat. Maka kita nampak ada bulatan hijau pada tiang belakang mihrab, yang berada pada belakang mihrab. Warna hijau itu bulatan. Maka itu sebenarnya tertulis padanya Ustuwanah Mukhallaqah. Apakah terjemahan Ustuwanah Mukhallaqah? Ustuwanah maksudnya tiang, Mukhallaqah maksudnya adalah wangi. Apakah kelebihan tiang wangi? Kelebihan tiang wangi ianya adalah tiang yang ada riwayat dan juga ada sejarahnya. Maka apakah kelebihan tiang wangi ataupun tiang mukhallaqah? Maka tiang wangi ataupun tiang mukhallaqah, maka ini adalah tempat yang mana dipanggil ianya wangi kerana pada waktu itu Nabi SAW pernah meletak padanya minyak wangi. Kenapakah baginda Nabi SAW meletakkan padanya minyak wangi? Wa qad warada, adalah diriwayatkan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a, pernah melihat, alaiha, pada tiang ini, nukhamah, adanya pada waktu itu akan kahak. Ada orang pada waktu itu mungkin ludah dan sebagainya daripada kalangan sahabat yang mungkin baru masuk Islam. Maka Nabi SAW melihat pada waktu itu adanya kahak. Fasa'ahu dhalik, lalu Nabi SAW tidak suka kelakuan itu. Faqama ahadus sahabah, bila sahabat perasan yang Nabi tak suka, bangkit seorang sahabat, wahakkan nukhamah, maka pada waktu itu dia telah bersihkan kawasan tersebut. Maka pada waktu itu telah diletakkan minyak wangi pada kawasan yang adanya kahak tadi. Fasurran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW gembira apabila telah dibersihkan, diletakkan minyak wangi. Sebab itulah ianya dipanggil tiang wangi. Ustuwanah
ustuwanah mukhallaqah, dan sebenarnya ianya berada sebelah kanan belakang daripada tempat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Maka ini adalah antara tempat yang mana dalam riwayat disebutkan tempat yang mana sahabat Nabi yang bernama Salmah bin Aqwa suka solat. Salmah bin Aqwa suka solat pada tiang ini. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim daripada Yazid bin Abi Ubaid, beliau berkata, kuntu ati aku pernah datang bersama dengan anak dengan Salmah bin Aqwa radhiyallahu taala anhum, fayusalli 'indal ustuwanah. Maka pada waktu itu Salmah bin Aqwa suka solat pada tempat ini. Maka aku pun bertanya, kenapa engkau suka solat di sini wahai sahabat Nabi? Maka pada waktu itu Salmah bin Aqwa menjawab, fa inni ra'aitun nabi, kerana sesungguhnya aku pernah melihat Nabi solat di sisi tiang ini. Maka inilah ustuwanah mukhallaqah, antara daripada banyak-banyak tiang yang mana ada kaitan dan juga ada sejarahnya. Tiang yang kedua, maka ini adalah tiang yang pertama. Tiang yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, adalah tiang Aisyah. Sebentar. Tiang yang kedua adalah tiang Aisyah. Kita boleh nampak ditulis di situ, cuma gambar ni tak berapa jelas. Ditulis di situ ustuwanah. Ditulis di situ ustuwanah tiang Aisyah. Apakah kisah tentang tiang Aisyah? Ianya dipanggil tiang Aisyah sebab Aisyah beritahu kepada anak saudaranya, iaitu Urwah bin Zubair radhiyallahu taala anhu, yang mana untuk solat di situ. Maka Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair, yang merupakan anak saudara Aisyah, kerana mereka ini adalah anak kepada Asma, kakak Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Aisyah beritahu dia untuk sentiasa solat di situ. Maka di sini kita boleh lihat hadis yang mana disebutkan di sini bahawa Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan. Hadis ini adalah daripada Aisyah yang ada diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitabnya Al-Awsat. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu telah bersabda, inna fi masjidi, sesungguhnya pada masjidku ini, la buq'ah, adanya satu kawasan yang mana terletak sebelum daripada tiang ini, lau ya'lamun nas, kalaulah manusia tahu, ma sallu fiha illa an tatira lahum qur'ah, kalaulah mereka nak solat mereka kena buat undian, nescaya mereka akan buat undian. Maka pada waktu itu para sahabat bertanya, para tabi'in bertanya, wahai Aisyah, apakah tiang yang Nabi SAW sabda kalaulah orang tahu kelebihan dia, nescaya mereka sanggup buat undian untuk solat di situ. Apa buat undian? Kerana masing-masing nak berebut untuk solat di situ. Fa'abad an tusammiha. Awalnya Aisyah dia tak nak sebut di manakah tiangnya. Maka pada waktu itu Abdullah bin Zubair yang merupakan anak saudaranya telah pujuk dia. Maka pada waktu itu Aisyah maklumkan kepada Abdullah bin Zubair. Maka Abdullah bin Zubair maklumkan inilah tempatnya, lalu dikenali sebagai ustuwanah Aisyah, kerana Aisyah yang meriwayatkan tentang tiang ini. Inilah kelebihan ustuwanah Aisyah, tiang Aisyah. Maka ini adalah antara kelebihan-kelebihan tiang-tiang yang ada di sekitar Raudah Asy-Syarif. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang lain, kerana jam telah menunjukkan 8.35. Bagi sebahagian tempat telah masuknya waktu solat. Moga-moga perkongsian pada hari ini adalah perkongsian yang bermanfaat. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadi adakan kebaikan kepada kita pada pertemuan-pertemuan ini. Terima kasih kepada semua yang bersama. Mohon jasa baik untuk bantu share
program-program ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Surah Fathul Islam yang telah memberi ruang dan peluang untuk berkongsi ilmu pada malam ini. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang lain. Apa yang baik semestinya daripada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Terima kasih semua.